You are tuning in to Geeks Frequency. All systems check. Stand by. Let's geek out. Hello, geeks. Hello guys. You are tuning into Geeks Frequency. Di mana geek member ni akan memborakkan pasal geeky stuff. Jangan ke mana-mana, we will begin in a bit. Let's Geek out. Kau. There was an idea to bring together a group of remarkable people. Welcome to Geeks Frequency. Where heroes, villains, and stories collide. Stay tuned. kau dah okey. Oh ya ke? Oh dah okey lah. Yeah. So betul lah macam Wan cakap tadi, ada banyak benda yang kita dah bincang actually minggu lepas kan. Deadpool, X-Men, Fantastic Four. Memang Marvel overcrowded gila dia bagi konten kat kita sampai kita tepu untuk hari ni. But hari ni kita nak borak ni tau, yang mana kita perlukan audience kita ke untuk borak pasal benda ni, which is teori-teori untuk masa depan MCU. Let's go boy. Let's go. Yes. Tapi tak salah aku Fik ada send kita some link daripada entah whatever lah. Watch Mojo. Watch Mojo. Shout out Watch Mojo. Dia ada total ada 10. Aku tak tahu kita sempat cover ke tak malam ni. Tapi the first one is Professor X has been hiding the mutants. Apa korang rasa? Okay, aku nak jawab boleh? Sila. Okay, aku paling banyak 10 ada point banyak, so aku paling interested yang ni sebab mutant dalam MCU memang dah ada lama dah. Cuma betul lah Prof X dia sorok. Sebab apa tau, kita makin hari makin dah terdedah dengan mutant. Yeah. Lalu kan orang masa Endgame tu orang bagi tahu X-Men ni probably untuk next multiverse. Tapi aku rasa untuk MCU ada tapi tak banyak. Maksudnya dia ambil yang core member sahajalah. Maksudnya dia bukan daripada ciptaan daripada mutant, tapi memang original lahir-lahir dah jadi mutant. Yep. Macam Kamala Khan, Namor. So aku rasa Prof X ada, and kita pun tahu Logan pun mungkin ada sebab Logan is World War I survivor. Yeah. So aku paling interested untuk yang ni sebab dia dah sorok. Tapi itu kita akan bincangkan lagi lah macam mana dia dah ada. Actually aku rasa kind of make sense lah sebab macam Professor X dia boleh buat orang tak sedar yang mutants ni dah wujud. I mean dia boleh je. Kalau korang tengok X-Men, dia boleh freestyle man. Sebenarnya dia tak freestyle pun. Dia kasih nampak macam orang-orang ni tak sedar yang X-Men ada kat dalam that location tau. Aku tak tahu korang ingat ke tak. Tak tahu itu X-Men nombor 1 ke X-Men nombor 2. Tapi yalah, I mean Professor X walaupun dia mind reader atau telepatik kan. Actually he's more than that lah. Dia boleh buat macam-macam tu. Dia boleh buat kau percaya yang kau ni katak ke apa. Yeah, true. Sebab based on dekat teori yang kita baca ni dekat Watch Mojo ni, this is just a general teori lah. But korang semua kalau yang mana tengah tengok dekat TikTok ni, kalau ada teori sendiri pasal mutant, leave a comment So aku baca teori ni, dia kata Professor X akan gunakan kuasa telepatik dia untuk memanipulasi pemikiran orang yang mana mutant tak pernah wujud pun dalam MCU. But then sehinggalah ada satu event yang besar berlaku dalam MCU, which is Thanos telah snap and half of the population hilang. So dekat situ Charles Xavier dia akan start fikir macam Avengers satu team, dia tak boleh nak settlekan semua benda. Kiranya lepas Avengers lawan dengan Thanos apa semua kat Endgame tu, X-Men choose untuk pop upkan diri, munculkan diri macam finally mutants arrive after the snap, after the battle. Ni lah yang teori dia kata kan. Tapi ada benda yang teori ni macam yang tak best sikit, which is mungkin kalau Captain America ataupun Avengers tahu yang Charles Xavier ni macam manipulate minda ramai orang kan. Kiranya nanti mungkin akan start civil war yang baru, which is di antara X-Men dengan Avengers. Avengers vs X-Men. Tapi lain kalau dia go towards that direction lain sikit lah sebab kat dalam komik the issue kenapa di dua bergaduh sebab Wanda, bukan Wanda, Phoenix
Phoenix punya masalah tu. Is it the Phoenix atau Wanda? Aku tak ingat. Tapi aku tahu one of them lah masalah. Okay, aku rasa Wanda. Itu sebab pasal Wanda kan Avengers. House of M kan? Yeah, lepas House of M punya masalah. So the reason kenapa Captain America nak Wanda is because Wanda is also part of Avengers. And Cyclops nak Wanda sebab dia mutant. Tapi kalau tak tahu, bila aku baca that komik, aku rasa aku on Captain America side sebab Captain America lagi faham Wanda sebab dia Avenger tau. And dia banyak spend time dengan Scarlet Witch. Kalau Cyclops, X-Men, just because the mutant tak semestinya dia terkenal siapa Wanda ni. Itu kat komik lah. Tapi kalau MCU buat that a different version of Avenger versus X-Men, aku okay je. For me kalau aku betul tak? Yeah, of course. Kalau aku nak macam mana X-Men ni diperkenalkan through event macam gini lah. Macam dia dah lama ada dekat dalam dunia tu, dia menyorok lama-lama. Which means dekat situ akan ada development lah untuk karakter mutants ni. Melainkan dia nak buat apa, dia kata macam nak wujudkan X-Men just by multiverse. Aku tak suka benda macam tu. Sebab kita boleh labelkan benda tu sebagai lazy writing lah kan. Penat siuk nak layan cerita macam gitu je selalu. Multiverse. Si Budin nak cakap apa ni? Tak ada nak cakap pasal Wanda dah tak ada dalam MCU. So apa yang cerita yang Watch Mojo punya teori ni lebih masuk akal lah. Sebab Wanda dah tak ada, Captain America pun dah ganti orang lain kan. So, I guess that makes more sense lah. Tapi based on this theory, supposedly benda ni berlaku time after Infinity War lah kan? Oh, Endgame lepas Endgame yang snap dia kan. Sebelum Endgame kot ni, before Thanos snap have. Oh, masa 5 tahun tu So aku nak tanya korang lah, apa agak-agak senario macam manakah yang the world ni boleh acknowledge mutant ni ada? Macam mana Charles ni nak reveal? Agak-agak macam mana? Through what? Aku rasa slow lah kalau aku lah. Dia slow macam ada event-event peperangan ke apa semua kan. Dekat situ dia hantar orang dia. Lepas tu orang crowd akan confuse. Avengers ada members baru ke? Kau ada members yang ada boleh keluarkan laser daripada mata? Betul tak ada? Contoh macam tu kan. Tapi kalau aku tak tahu siapa cakap. Aku rasa one of korang yang cakap pasal Secret Invasion tu, bila presiden dia halau semua orang kecuali manusia kat dalam Earth ni untuk keluar daripada aku rasa X-Men akan take place after that lah. Macam Xavier ni dah macam dia ni main kasar, so kita tak consider as bukan human pun, kita consider as mutant pun. So I don't know man. Tapi aku lagi setuju kalau Civil War, bila kita tahu X-Men ni dengan masyarakat, diorang takut dengan mutant. Takut dia orang terjebak dengan mutant semua. Aku nak di Civil War, bila dia munculkan diri, dia ada masalah perang saudara dengan government, Avengers ni berpihak kepada mutant. Betul. Sebab bukan semua orang ni ada cerita untuk manusia yang biasa. So aku rasa dari Civil War tu dia macam, kita tahu Civil War yang MCU ni dia menyebabkan perpecahan daripada kerajaan. Kau kena join kau side kerajaan, satu kau side ni. Tapi ni aku rasa Avengers government, Avengers X-Men lawan dengan government. Cuk Sokovia Accords tu selepas Civil War ke sebelum Civil War? Sokovia Accords. Lepas Endgame. Bukan. Sokovia Accords Sokovia lepas Civil War yang dah tak ada tu lepas Endgame kan. Lepas Age of Ultron. Sokovia Accords berlaku sebelum diorang bergaduh. Diorang gaduh sebab Sokovia Accords. Itu baru make sense. Faham. And the reason kenapa ada benda tu because Wanda lift up tu benda kan. Itu actually Ultron lah, but then Wanda kan masa tu yalah basically sebelum lepas Age of Ultron lah. Basically Sokovia hancur. And then berlaku case dekat Lagos tu yang ada orang-orang daripada Wakanda pun mati juga. So benda tu yang basically start lah inside is the Sokovia Accord. Area Hulk pula. I mean besides Hulk dengan Iron Man gaduh tu pun jadi satu masalah. Pasal ada benda ni semua. Betul. Tapi okay, aku nak touch on Avengers on X-Men versus X-Men ni. Aku rasa macam
kalau bila diorang introduce mutants lepas tu terus start Avengers vs X-Men macam it's too rush lah. Aku nak macam manusia ni Development takut dengan manusia takut dengan X-Men, diorang create tu Celestial untuk hancurkan X-Men. So maybe the first trilogy kasih diorang fight dengan ada masalah dengan manusia ni. And then yalah, maybe something went wrong in the end of the trilogy, itu yang masuk Avengers, masuk campur tangan semua dengan mutants ni. Tapi kalau ikutkan kan masa early report untuk Captain America yang 4 tu apa Brave New World tu, kita akan diperkenalkan dengan satu pulau baru, iaitu Tiamut Island. Kan ingat kan Eternal dia kan ada satu tangan dekat tu kan. Celestial. Celestial tu. So dia dah jadi satu pulau tau. Tak tahulah kalau diorang masih proceed lagi tak dengan storyline ni. Genosha. Genosha Island. Itu tempat abode of mutant, dan juga kat situ government dia nak resource material iaitu adamantium. Mungkin kalau korang dah lupa yang diorang nak ceritakan, diorang nak perkenalkan adamantium, diorang nak gunakan a source power. Nak lawan, nak gantikan vibranium. Tapi that means Avengers takkan duduk dalam Tiamut tu lah kan. Tak adalah, maksudnya Captain America Sam Wilson tu dia nak stop government sebab masa tu Agent Ross jadi Red Hulk yang jadi presiden US. Dia nak stop the government untuk jangan ambil adamantium sebab dia akan jadi perang konflik lah, adamantium versus vibranium lah. Faham. Okay, sebelum kita move on ke nombor 9, tadi aku semalam ke bila dah aku dah baca yang X-Men 97 ni tak ada kena-mengena dengan MCU kan. Yes. Aku kinda kecewa juga, but at the same time tadi bila aku balik aku terfikir tau. Pada aku it's a good decision lah untuk Marvel tak buat macam tu sebab sekarang ni X-Men 97 is under Marvel Animation kan. So mungkin diorang akan fokus on macam Spider-Man Animated Series, Iron Man Animated Series. Diorang akan buat satu macam MCU tu. So kira macam MAU lah macam tu, Marvel Animated Universe. Macam DC lah. Yes. DC pun ada Animated Universe. That's why aku setuju dia orang separate kan, sebab aku macam aku tak suka bila mana contoh macam Spider-Man Across the Spider-Verse kan. Ada orang kata macam mungkin dekat Beyond the Spider-Verse Miles Morales datang muncul live action. Maksudnya dia daripada animation dia pergi ke live action. Aku tak suka sikit teori macam tu. Walaupun dia banyak kali kalau dalam komik kan banyak crossover macam gitu kan. Tapi aku tak suka sebab dia macam tak separatekan dunia tu. Aku tak suka macam tu. So maksudnya kalau kau nak buat animation, dunia animasi. Kalau live action saja. Betul aku agree lah dia orang pilih jalan tu. Decision making lah untuk Kevin Feige. Macam literally ayat ni, dia kata tak silap dalam siri She-Hulk ada reference pasal Wolverine. Aku nak recall balik. Dia reference macam mana? Dia ada orang kuku besi gaduh dekat bar. Yes. Which mean betul kan? Tu paling clue paling besar sekali untuk Wolverine. Betul. So, kita berbalik pada yang apa minggu lepas tu, yang kat Madripoor tu maksudnya ada patch lah. Maksudnya kan sekarang tengah bersembunyi. Contoh katalah Prof X tengah sembunyikan mutant, tapi biasa Logan ni degil. Dia mana nak ikut? So dia still follow Professor Xavier tapi dia hidup macam orang biasa. Lepas tu dia macam, tapi dia buat patch tu bukanlah Avengers X-Men dah mati. Tapi dia more tu nak undercover untuk mutant punya, mungkin dia nak cari mutant lain ke untuk join Xavier ke. Dia jadi lah. Actually boleh buat macam tu. Patch Wolverine. Mungkin dia tak ada lah patch Wolverine, tapi dia cuma mau tu undercover spy macam tu lah. Actually kalau betul macam kau cakap, kalau orang dah acknowledge siapa Wolverine, mesti dekat artikel tu dah cakap mutants dengan kuku besi ni kan. Tapi orang pun macam baru tahu macam, apa hal Mamat tu ada kuku besi siut, dia gaduh dekat bar apa semua kan. Logically speaking lah kan, kalau macam tu kan. Kalau Wolverine also survive the blip lah. So Thanos snap, dia survive lah. So dia pergi ke Madripoor. Sebab bukan Madripoor tu macam satu bandar yang dibangunkan semasa tu ke? Dia jadi macam tempat untuk safe haven untuk criminals. Aku tak ingat ni sebab ni Falcon and the Winter Soldier kan. Betul. Falcon Winter Soldier Agent 13 tu, siapa Sharon Carter tu pun. Sharon Carter. Dia selepas blip, masa tu dia mana ada siapa. And dia pun dikendaki government, dia terus pergi ke Madripoor. Betul. Madripoor ni menerima orang buangan.
Ataupun Ya. dia buat satu populasi ataupun satu tempat untuk orang bermasalah duduk situ lah. Betul? Faham? Okay. So that was Mutants. Sekarang kita akan pergi ke nombor 9 pula. Kau Adam- cuk. Kau memang betul lemau hari ni Aku cakap apa, tapi betul lah, aku agree apa korang cakap kan. Cuma aku sebenarnya nak cakap mungkin yang gaduh tu is lepas masa yang Charles Xavier dengan Magneto tengah nak recruit X-Men. Lepas tu dia pergi kat Wolverine cakap apa, fuck off kan. Tapi aku fikir balik, itu take place in the early 80s 70s kan. So doesn't make sense lah. So yeah. Faham? Sekejap, sebelum kita sambung, tadi ada soalan tadi pasal ada tanya Muhammad Izzuddin, dia nak tanya Amber lama tak nampak. Oh yeah. So Amber sekarang ni ada macam urusan yang dia kena settlekan. Yes sir. Dia dah okey, nanti dia masuk sini balik. Betul. Right. Take a break je. Yeah, take a break. We'll be back soon. InsyaAllah. Next apa lagi? Korang nak sambung lagi ke pasal mutants ni? Ataupun Tak tu, literally nak ayat cakap best kat pasal Gambit. apa? Actually make sense. So dia pergi kasino nak kumpul Gambit. Oh, nak cari Gambit lah kira. Kira ikut macam Deadpool lah. Tak tahu lah kalau itu actually Gambit. Okay, Cak, aku nak sambung lagi untuk mutants ni. Ada di dalam ni juga, tapi aku rasa dia macam maklumat tambahan lah. Dia cakap mutants dilahirkan, ni teori yang lain mutant dilahirkan selepas the final snap. Ataupun sebab kita ingat dia macam ni. Aku rasa aku pernah buat video pasal teori ni, yang mana dekat planet bumi snap dah berlaku banyak kali tau. Satu, hilangnya populasi, Hulk, Iron Man, ataupun dengan tiga kan, kalau berlaku kat bumi tiga. Oh ya. Tiga kali snap yang berlaku dekat bumi. So ada teori ni tiga. Hulk. Oh ya, Hulk. Thanos dekat Infinity War. Ya, betul. So disebabkan tu teori ni dia macam cakap lah, disebabkan cosmic energy yang dilepaskan daripada Infinity Stone tu, dia telah mengubah genetik dalam badan manusia tau, yang mana telah meletakkan S-gene dalam badan manusia. That's why Kamala Khan tiba-tiba macam, weh, ada something yang pelik lah dengan genetik tau. Dia macam tiba-tiba orang manusia biasa ni, dia orang dah mutate tau. Dia jadi mutant lah, bukan mutated, dia orang jadi mutants. Kau nak tahu tak, teori ni semua teori lama. Yes, betul. Lama tahun 2019 lah, masa yang game time. Kira dia macam radiation lah. Ada macam lepas tsunami atau earthquake kan ada radiation. Sebab masa Endgame pun Rocket Raccoon dah cakap dia menerima beacon signal yang orang so macam dalam bumi tu dia dapat rasa yang ada something energy yang masuk dalam bumi tu orang tak perasan. Tapi yang kalau dia keluar jadi mutant tu, that's more like a mutate lah. Dia mutate. Macam kalau mutant dia lahir, unless yang orang-orang yang keluar the mutate tu dapat anak dia jadi mutants gitu lah. Betul. Sebab mutants pun tak silap masa umur dia 18 masa tu, bila dia dah start matang ataupun balik kan. Lepas tu dia tu kan. Apa si Fudin nak cakap? Nak cakap like kita tahu pasal Eternals kan. What if mutants is offsprings of Eternals yang dengan manusia? Sebab Eternals dah duduk bumi beribu-ribu tahun. So maybe dia ada suka kat manusia. Could be, boleh jadi. Kira kalau kita sentuh bab Eternals tak silap aku mak ayah kepada Thanos dan juga Eros lah, Star Fox kan. Dia seorang Titan, seorang lagi Eternals kan. Tapi dia lepas Thanos tu lahir, dia tak dikenali sebagai Deviants, dia dikenali sebagai Titans lah. So aku rasa daripada statement yang aku katakan ni, aku rasa teori si Fudin tu boleh jadi juga. Tiba-tibanya dia nak kaitkan dengan Eternals kan. Eternals ada hubungan dengan manusia, lepas tu ada anak. Dia ada something yang itulah S-gene tu lah basically. S-gene. Kena make sense juga. Sebab ini pun boleh buat satu pergaduhan untuk Avengers, X-Men dengan Eternals. Macam kat komik kan. Judgment Day. Itu yang besar dah cerita dia. Itu case sebab X-Men dengan Eternals lah. Avengers jadi orang tengah aje. And kalau kita nak buat cerita tu
dengan apa teori tadi tu, boleh juga sebab kalau Eternals marah dengan mutants sebab mutants boleh jadi immortal. Ya, kat komik pun Eternals tak happy dengan mutants sebab mutants immortal time tu. Tu sebab dia nak dia aku tak ingat lah, but aku tahu diorang di isu dia benda tu lah. Ya, so mungkin kalau MCU buat gitu, Eternals macam kita pun part of mutant, kenapa kita tak immortal? And the secret is with Cyclops lah, macam tu lah. Faham? Boleh je. Ya. Aku actually apa nama, daripada teori ni kan, teori-teori yang orang bincang kat sini macam Skrull semua dah settle lah, Secret Invasion apa semua. Lepas tu Thaddeus Ross jadi Red Hulk. Ni pun bakal jadi dekat Captain America nanti juga kan. Captain America. Banyak teori yang lama ni sebenarnya. Banyak teori lagi. Aku nak tanya korang. Kita side track terus. Korang layan X-Men Animated 97? Aku baru start episode 1. Season 1. Oh, Barai je. Barai. Ya, aku upload dekat story aku kan. Lepas tu Uncle Zuan cakap kat aku, kalau back then kita layan this project masa budak-budak, benda ni acceptable lah. Kita akan rasa benda ni entertaining. Aku bila sampai episod 6 kan. Tak silap aku sepanjang episod aku layan, setiap kali tu aku akan mengantuk, Mat. Tak ada. Kau mengantuk satu hal. Satu episod berapa minit? 20 minit kan? 20 minit. Benda tu boleh jadi untuk aku 2 jam, Mat. Sebab aku pause, aku pergi TikTok, Instagram, tu kan masuk balik. Aduh. Sekejap, ni juga ada kata Syamin Aziz baru layan sampai season 2, ngantuk lah. Ya. I mean, okay, dia kiranya X-Men Animated 97 nanti yang akan keluar ni kan. Dia akan sambung directly daripada latest season kan. So, aku macam, wish, penat juga kan aku nak layan ni. Biasa kalau aku layan anime kan. Kita tahu lah, Sifu dia pun layan anime apa semua kan. Dia ada hook tau, ataupun ada macam something yang interesting dalam cerita tu kan. Tapi X-Men ni aku rasa macam dia straightforward gila, macam dia suap je kawan. Jadi barai sikit tu. Aku rasa walaupun dia akan continue daripada yang episod terakhir dulu tu, kan, dia akan change dia punya tone to the adults tau. Sebab peminat-peminat X-Men 92 dulu sekarang semua dah jadi adult. So diorang kena samakan dia punya level dengan umur kita tau. Ya, dulu tengok X-Men banyak kali pun tak apa tu. Sekarang nak tengok X-Men sekali pun susah. Tapi kalau aku lah, aku akan halalkan yang dulu, aku just suka yang baru je. Kalau kau macam tu kan? Walaupun aku macam dah tak boleh kan, dah berat sangat cerita ni. So 5 season kan? Untuk permulaan ni, untuk ini aku anggap something fresh, aku tengok je season baru ni. So kiranya Ija, kau daripada episod 1 yang kau tengok kan, kau akan stop terus lah and jump kepada aku tunggu je bulan depan masuk season baru tu. Faham. Ya, ada option 1.5 speed tak? Disney Plus aku tak sure ada ke tak. Tapi masalahnya dia tak ada subtitle, dan aku dengar dalam bahasa Melayu, jadi makin cringe lah benda tu. Dia macam tak kenapa? Serius lah ni? Sebab Quicksilver tak ada, so dia slow cerita tu. Oh, faham. Dia kalau ada dia laju. Tapi sebab Quicksilver dalam X-Men pun dia slow motion pula. Itu dah pasal. So far yang korang tengok ni, dapat hat. Okay, so far yang korang tengok ni, dia punya plot tu okay ke? Dia macam Fik cakap suap je kan? Or is it macam dia punya plot tu just macam kau ambil tak ada twist ke apa-apa ke so far? Tak ada, dia bagi aku dia macam tu. Dia tak ada macam transition tiba-tiba dia macam kejutkan kau ke. Tak ada, dia macam contoh siapa yang mata laser tu, siapa nama dia? Cyclops dengan Jean Grey kan. Dia nak datang nak terima kasih kat Wolverine. Jomlah kita berterima kasih kepada Wolverine. Bukan itu, Wolverine dah tak ada kan. Dia dah pergi. Kenapa Wolverine dah pergi? Dah tiada. Dia dah tiada. Lepas tu Wolverine pergi ke mana? Wolverine pergi meninggalkan X-Men sebab saya. Aku cakap, apa sih? Kau tengok dalam bahasa Melayu pelik tu. Tapi dia macam ni, Rip. Dia macam ni. Masa tu diorang memang Stanley fokus komik ni semua untuk budak-budak. Dia bukan animated series je. Even kalau kau baca komik Stanley punya Golden Era, Golden Age dengan Silver Age pun barai juga. Dia punya dialog is tak boleh lah. Macam tapi peliknya Spectacular Spider-Man, aku tengok kali keempat pun aku boleh layan tu. Spectacular Spider-Man aku suka. Spectacular Spider-Man yang Spider-Man pendek tu
Yang Yes. ada tak lalat kan kat sini. Ada tak lalu. Yalah, so- sebab dia yang paling pendek kan. Ya. Yeah. Okay, so kalau macam contoh macam Wan cakap tadi macam Silver Age punya komik kan. So literally dia ambil apa copy paste daripada komik ke macam mana? Oh, yang tu aku tak pasti. Not really lah. Dia just title dia sebab dia 20 minit dia akan squeeze semua yang cerita dia nak ceritakan dalam tu masa juga. So betul. walaupun dia 20 minit cepat tapi dia rasa macam susah gila nak tengok. Dialog dia lain, art dia lain. Tak silap aku dalam Buzzpop juga ada diorang macam cerita-cerita pasal X-Men Animated 97 ni. Dia macam banyak gabungan cerita. Macam kau cakap tadi awal. Macam Days of Future Past. Lepas tu pasal Genosha, Fall of Mutants. Digabung semua benda tu sekali. Cuma tak banyak mutant lah kita tengok. Aku pun tak nak cakap lebih kat sebab aku baru tengok sampai season 1 episod 6. Aku baru jumpa dengan Magneto tu baru datang. Kira episod 1 Jubilee pergi arcade tu semua kan. Oh, and aku search lah baru ni. Tak silap aku kau. Saya tanya Wan, Deadpool ada dalam X-Men Animated 97? Tak ada. Oh ya. Tak ada. Deadpool tak ada tapi dia ada cameo. Dia ada macam tunjuk muka dia. Muka dia. Muka Deadpool. Muka je. I mean, okay, kau tengok aku tengok X-Men ni, aku cuba nak tengok balik sebelum Disney Plus wujud tau. Aku dari sekarang kenapa aku tengok sebab aku tahu X-Men nak keluar kat MCU kan. Tu aku macam aku nak tengok ni benda. Barai je. Kau bayangkan Disney Plus keluar bila? Aku tengok X-Men ni aku macam sure aku tak boleh je. Ya. Sampai hari ni aku baru masuk season kedua shoot. Barai. Baru masuk season kedua. Kau memang dah dalam season kedua ke? Episod 1 kan? Like few days ago lah baru masuk. So aku macam shoot lah. Sekarang aku dah episod keempat lah. Cuma aku tengok pun macam aduh. And okay, bila Disney Plus keluar animated Spider-Man yang animated series pun ada. Fantastic Four pun ada. Korang rasa X-Men tu barai, korang pergi tengok Fantastic Four. Lagi teruk. Tak, Fantastic Four mana ya? 2015 tu? Tak, yang kartunnya. Kartunnya? Oh, aku rasa Hotstar tak ada kot. Singapore ada. Yang aku tahu Fantastic Four ada 94 tapi itu live action. Kau kan? Itu live action. Ni 80-annya Fantastic Four. Oh, memang aku takkan ada? Tengok lah. Ui. Sorry lah. Barat. Dulu kecil-kecil aku suka dah tengok ni. Dulu kan Cartoon Network ada main cerita-cerita lama macam Flintstones, Scooby-Doo kan. Best tau. Tapi sekarang aku tengok macam Fantastic Four, Silver Surfer pun ada, Iron Man pun ada. Bila aku tengok macam tak boleh lah. Dia sebenarnya kena ikut peredaran zaman juga kan. Ya, Sebab contoh kalau dia sambung literally untuk orang macam aku kalau dia sambung literally daripada X-Men Animated 97 ni, dia sambung daripada tahun dulu kan. Aku rasa macam tak kena kat tu. Sebab aku dah tahu aku nak tahu cerita ni daripada A sampai Z sampai current status sekarang ni lah. So bila dia buat macam ni, contoh aku choose untuk skip season 2, 3, 4, 5 ni kan, dan terus jump kat situ kan. Aku rasa turn off sikit kalau dia buat macam tu. Kalau dia start up dengan cerita baru, lepas tu dia bagi tahu info-info pasal keadaan semasa sekarang, aku rasa lebih okey macam tu kot. Tapi tak tahu kan. Lain orang, lain penerimaan kot. Tak, aku rasa Hollywood Hijab pun cakap okey, kau pun okey kan kalau nak jump terus kan. Boleh ya. Aku macam susah sikit tau kalau nak buat macam tu. Ya, dia asalkan dalam line up X-Men tu aku dah kenal semua dah. Walaupun aku tak tahu Prof Ed dah tak ada. Bila Wan cerita minggu lepas tu baru aku tengok balik dekat Twitter. Oh, dia dah mati semua tu. So aku anggap for this one aku dah tahu dah. Line up dia pun power gak. Aku nak tengok Cyclops tu betul-betul lead the X-Men. Oh ya. Tapi kalau kau betul-betul nak tengok Cyclops leads the X-Men, pentingnya kena tengok season ni sebab sekarang ni dia masih fragile karakter ni. Professor X masih lagi tak trust Cyclops jadi leader. Dia ada bagi arahan lah tapi macam Charles, kenapa awak tak benarkan saya pergi turun padang? Dia cakap macam tu kan. Awak masih belum bersedia ni apa semua. So itu point aku. Maksud aku contoh kalau kita skip, kita tak akan tengok development yang Cyclops ada sampailah dia jadi Tommy my X-Men. Itu. Yeah. So perasaan tu aku rasa macam tak ikonik ah. Yalah. Aku rasa X-Men 97 ni is for the fans yang dulu kecil-kecil betul-betul layan X-Men Animated Series untuk rasa that nostalgia effect je. Itu je. Kira dia orang lah yang special yang layan. Sebab aku tahu dalam X-Men ni yang
Jean Grey asyik-asyik sakit kepala. Dia guna kuasa sakit kepala. Alah betul. Storm pun sama ke tau. Boleh tahan Ah. juga dia tu. Dia pun leader kan. Macam, uish, dia ni sikit-sikit pensan. Penat aku sial. Itu je lah modal orang 90 je modal. Aku berharap dia ada macam previously on X-Men 97. So aku faham konteks. Kalau dia nak buat ada kena mengena dengan isu yang lama lah. Sebab aku rasa aku takkan tengok kan 6 season. It will be Aku rasa aku rasa diorang akan ada summary of apa jadi dulu. Sebab dah dia lama. selalu buat macam tu kan. Satu lagi dekat Ya. setiap episod yang aku Ada, tengok ada. previously kan dekat ni. So better diorang buat macam tu. Kalau diorang terus jump kat story, oh barai mat. Betul tu. Alah, korang tengoklah movie recap yang ting ning 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 ting ning 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 ning. Kau tengok Facebook kan kau? Mana? Dekat TikTok lah ada benda tu. Wolverine akan aku tak tahu lah. Apa tadi sebelum podcast aku cuba tengok X-Men Animated Series tau. Sama benda 20 minit, aku tengok 5 minit tu aku macam baik aku buat konten. Ni, literally no ayat. Korang suka tak kalau diorang letak line up X-Men 97 dekat live action? Aku Of course. aku setuju tapi aku nak diorang guna line up yang klasik tu. Ada Beast, ada Iceman, ada Jean Grey, ada Cyclops. Lepas tu baru Wolverine masuk. Sebab Wolverine baik. So macam aku tak suka masa Fox tu diorang lebihkan Wolverine daripada Cyclops sendiri. So dia jadi macam sampah. Oh ya, cik betul. Dia dah jadi macam Wolverine punya movie kan? Ya. Memang aku sampai sekarang pun masih rasa Wolverine tu is X-Men, faham tak? Sebab aku punya first X-Men exposure is that movie. The first X-Men movie. Memang yang dia dengan semua orang Rogue rasa apa tu macam semua. ni, Betul. Semua orang akan rasa macam tu macam kita tak kenal tu Wolverine tapi kita panggil tu X-Men. Diorang kayak gini. Yes. Kalau let's say kau main charades ke apa kan, nanti dia cakap okay, guess this character. Oh, X-Men. Ya. Untuk 22 mata madang kita akan proceed je sebab Fik punya phone dia ada masalah sikit, dia akan join untuk extra nanti. So dia untuk cakap yang untuk teori future ni ada kita nak sentuh lagi sebelum kita masuk the next topic untuk main topik nanti. Untuk ni Mungkin teori ni mungkin yang next topik ni yang kita pernah bagi tahu yang selalu kita cerita pasal hero. So sekarang ni kita cerita pasal villain perspektif. Mana villain yang korang minat? Tapi aku rasa si Fudi dengan Arif dia memang aku rasa dia memang dilahirkan dengan banyak villain yang diorang masih tengok sampai sekarang. Apa kena apa sih? villain apa tu je? Villain lah. Mana-mana yang kau rasa macam excited. Okay, macam aku bagi aku personal ni aku just brief dulu sebelum aku masuk into the next aku punya reason. Aku suka Sam Raimi punya Spider-Man punya villain. Oh ya, betul tu. Dia ada Iconic. backstory, sedih-sedih. So aku nak tahu daripada korang jugalah macam mana. Aku antara kau lah Animal, mana kau minat villain yang paling berkesan Nak lah. aku start ke? Boleh aku start? go Okay. Aku rasa aku kena rap Animal lah ya. Aku suka banyak villain lah dalam semua pop culture. But kalau cerita saya Animal, favourite aku adalah Uno dari Agent Ali, musim 1 dan musim 2. Just sedikit spoiler but dia punya like not power set lah but dia punya ability dia agak cool. It's easy to look at. Dia tak macam like hodoh ke apa ke. And then dia punya the best part is motivation lah. Motivation dia sangat-sangat relatable. He's only trying to save the city. And then tapi itulah cara dia tu salah lah. Matlamat tak menghalalkan cara kan. So dia ditentang oleh kawan baik dia sendiri. So dia rasa macam apa dia rasa macam apa tu? Bila dia rasa betrayed. But obviously kita akan tengok cerita ni based on the good guys kan. So kita tak nampak dia punya side that. Tapi bila kita dah spend enough time kita akan nampak side dia. So aku suka villain yang ada dua layer macam tu. Macam kita boleh tengok dia sebagai orang jahat dan kalau kita ikut side dia kita nampak yang dia punya reason is actually okay, cuma cara dia tak best lah. Like most villain lah. Dan benda tu
macam Thanos, dan benda tu ada dekat anime yang supposedly for kids kan. So I'm very proud aku memang suka Uno. I think he's the best. Nama betul dia Jin, by the way. Tu je nak cakap. Actually aku realise zaman sekarang kalau diorang buat villain kan, mesti backstory dia macam Dia ada sedih, sebab kenapa dia jadi villain tau. Macam dulu contoh kalau according to the comics kan, diorang kalau nak jadi villain, dia just a villain lah. Macam Disney Princess pun diorang ada villain, and villain diorang macam they are just villains sebab diorang boleh, tak ada sebab aku just macam itu je. Tapi sekarang diorang nak buat macam dia seorang yang lonely, dia seorang yang tak ada kasih sayang dulu kecil-kecil kan. It's a different time man we are living in. Tapi kalau aku, itu yang aku suka pasal Joker tau, dari Dark Knight. betul. Dia nak cakap sebab Joker is that guy. Joker is like I'm a villain because I can. Sebab boleh ni. Literally saja. Exactly. And dia bagi cerita backstory pasal macam dia dapat scars pun macam tak ada kena-mengena tu. Tak ada kena personality dia. Macam pelik lah. Tapi kalau villain yang pure evil is something yang aku enjoy. But kalau evil yang ada backstory yang macam alah aku tersakiti and so on, aku quite turn off. Tapi acceptable lah kalau betul-betul kena dia punya penceritaan tu. Betul. No, dia boleh ada backstory yang sedih ke apa, tapi jangan kasih sampai semua villain macam tu lah. Thanos pun ada cerita sedih, Joker dia cerita sedih, siapa lagi sekarang, Mysterio pun cerita sedih kan. Kang pun cerita sedih. So macam just make them villain just because they want to be a villain lah. Faham tak? Macam Joker aku faham sebab dia mental orang. So kalau dia ada backstory, aku macam okay fine, boleh. Macam Thanos kat comics aku suka Thanos sebab dia jadi jahat sebab just nak impress death je. Tapi in the MCU lain. Dia ada agenda dia, Aku rasa kalau terlalu banyak sappy set story pun tak best, jadi macam Kingpin. Oh ya. Setiap episod tu dengar dia punya meroyan dia, kenapa dia nak echo balik lah bagai. Habis dekat Daredevil pun tak habis-habis Vanessa gitu je. Sampai kat Age of Spider-Verse pun gitu, Vanessa. Tapi aku tadilah macam kalau aku suka Sam Raimi Spider-Man sebab mostly dia punya backstory lah. Macam Sandman anak dia cancer lah, dia nak ni lah, dia buat sebab anak dia lah. Lepas tu apa lagi Eddie Brock dia dah broken sebab kau budak office kau rembat awik kau. So juga dia jadi pun sebab walaupun Venom dia barai, tapi nampaklah dia punya evil tu evil betul-betul. Dia build character development dia ada lah. Even dia baru even patut Eddie Brock dia kena cerita pasal start daripada nombor 2 lagi. Kan? Bila Peter Parker dah start power, lepas tu dia pula jadi orang normal, kau pula kena bersaing dengan Eddie Brock. Itu aku suka. Ya betul. Cuba Eddie Brock dia pun dia dah okey dah. I mean Eddie Brock ada kat Spider-Man 3 pun sebab Sony yang request pun. Mana Sam Raimi tak nak. Sam Raimi tak nak ada. Okay, Sam Raimi cakap dia tak suka buat karakter yang sama dengan hero dia, which is Venom lah. Atau kalau macam dia kalau buat Flash, dia tak akan buat Reverse Flash. Dia tak suka the same character dengan hero dia. So dia actually the only villain kat Spider-Man 3 sebenarnya Sandman aja. And then Green Goblin is just New Goblin is just a cerita untuk continue dia punya story daripada Spider-Man 1 dan Spider-Man 2 lah. And then yalah, tiba Sony cakap aku nak Venom kat dalam movie ni. So Sam Raimi macam terpaksa lah. Tu pasal kalau kau tengok cerita Spider-Man 3 ni dia macam sampah sikit kan. Sebab macam ni lah. As a 15 years old, masa tu tengok kat wayang best je. Betul. Best je. Aku agree. Aku lagi suka kalau satu hero yang aku sampai sekarang aku respect, bekas Red Skull apa semua, Baron Zemo. Baron Zemo, aku tak pernah expect langsung dia jadi villain. Bukan dia jadi villain ni, kau hanya planning. Kucak-kacir Avengers, ada Soviet Accord. Padahal bukan Avengers yang letupkan bangunan Lagos tu.
Betul. Tapi masa tu lah kebetulan Black Panther punya King ada tercakar dekat sana. Tercakar. Dia cakap mati. So masa sama juga dia punya mission dah settle. Dia bukan nak berdendam, dia punya nak buang semua benda yang dah tak ada dah dalam dunia. Dia just alone. Ya. Kira dia punya planning cantik lah. Dia tak payah buat apa-apa tau. Dia just nak hancurkan ni heroes, diorang gaduh sama-sama lah. Dia lepak lah. Dia lepak belakang, kau buat kerja tu. Tu lah. Kira Iron Man, Captain America bergaduh, dia kat tepi tepuk tangan lah. Ya. Tapi speaking of Sam Raimi punya villain tadi kan, kenapa aku suka Spider-Man punya villain kat dalam cerita tu sebab kau tahu Green Goblin punya, macam tadi kita cakap apa, sekarang villain banyak backstory yang sedih dan semua kan. Kalau kau realise, okay lah sedih ada, tapi at the same time dorang nak buat sebab dorang nak buat tau. Macam Green Goblin dia nak hancurkan New York, Doc Ock pun pasal dia nak buat sun tu kan. Semua sebab bodoh lah. Tapi dia gunakan satu karakter yang buat sedih, which is Sandman lah, and it works lah. And sekarang ni Sony aku realise semua dia nak buat Kraven, dia nak buat Venom, dia nak buat Morbius, semua Spider-Man villain. El Muerto, bodoh. Lepas tu nanti ada backstory cerita sedih. So tu asal aku cakap itu hari, minggu lepas aku cakap, kalau dia buat cerita macam gini, that means Spider-Man in this universe is a villain lah. Sebab dia tak faham diorang punya backstory yo. So sama juga kalau contohlah, kalau Kraven tu dia buat cerita sedih, origin sedih apa semua, still Spider-Man akan jadi villain lah. Sebab kau jadi sedih, lepas tu kau jadi villain, nak tak nak Spider-Man kena stop dia. Betul. Aduh. Barais lah. Speaking of this aku rasa one of the villain yang aku rasa macam best, dia punya purpose ni, aku rasa Reverse Flash lah. Sebab dia ni memang pure evil lah. Sebab aku tak tahu macam mana Flash punya mythology ni works. Dia macam mana ni kait tu, ni berkait ni, sebab terlalu banyak untuk otak aku ni. Reverse Flash ni, kenapa dia jadi Reverse Flash is because dia terlalu obsessed dengan Barry Allen. Barry Allen ni, Reverse Flash is from the future, and kat future tu ada Flash Museum. And kat situ dia macam terinspirasi dengan Flash. Dia rasa macam, wish aku nak jadi hero jugalah. And then dia simulate balik apa yang membuatkan Barry Allen ni dapat power, and then dia pun dapat. And then dia punya obses ni kan, sampai kan dia patah balik masa pergi dekat Barry, dia kacau Barry, dia tolak Barry jatuh tangga, dia apa lagi, dia semualah, dia pun bunuh ibu Barry. So aku rasa itu ialah pure evil punya villain, which is cerita sedih. Aku macam asal masa CW show daripada 9 season, kenapa kau lagi cerita lagi jelas pada sebab you buat Town tu, aku dah tengok sampai season 8 lah. You buat Town tu memang evil. Dia memang obsessed dengan Barry Allen. Sebab itu tengok dah mati, lepas tu ada balik, lepas tu hidup balik. Dia aku cerita, okay. Aku tak sure macam mana, sebab susah Flash ni. Tak faham. Jarib, kau cakap Reverse Flash ni dia obsessed dengan Flash kan? Dia fan ke apa ni? Dia fan kan? Dia lebih kurang fans lah kalau tak silap. Dia macam fan, dia macam terinspirasi. Dia just sort of macam nak jadi macam dia jugalah, tapi opposite way. So kira dia nak buat apa, okay lah, then that makes sense lah dengan nama Reverse Flash tu. So dia nak power Flash tapi nak buat the total opposite of apa Flash buat lah. So aku ingat dia macam sindrom kat cerita Incredibles. Dia evil villain lah. Aku suka pasal Reverse Flash sebab dia bunuh Mak Barry, and then that is the reason why Barry obsessed dengan forensic science, and that's the reason macam mana Barry boleh douse with that chemicals masa dia kena petir tu, and that's how Barry becomes the Flash. So basically tak ada Reverse Flash, tak ada The Flash. Actually Loki, aku rasa kan Flash is like one of the coolest character lah. Macam compared to Quicksilver. Compared to Quicksilver macam general audience akan tahu macam Flash ni is just a guy yang boleh lari laju. Macam A-Train kan. Itu loh. Tapi Flash is more than that. Dia boleh pergi travel back in time, dia boleh buat macam dimension.
Bila aku tengok cerita Flash, exactly. Bila aku tengok Flash yang movie tu, yang recentnya, dia laju sangat sampai dia boleh tembus tembok je. Itu yang aku macam, what the hell? It's different from Quicksilver saya. Tapi aku tak faham pasal tu. Kau boleh explain macam mana dia boleh tembus tu tembok? Because of the speed. Facing kan? Tembok dinding ni lah kan? Yes. So basically dia vibrate badan dia dekat satu kelajuan yang sangat laju. And then dia punya partikel pun bila vibrate tu, dia boleh vibrate antara partikel dinding. Macam partikel dinding kan static je. Okay, ya. Dia vibrate at a certain point, at certain speed. So partikel-partikel badan dia, zarah badan dia tu akan vibrate through the steel particle. Cool gila sia. So sekarang memanglah Flash lagi hebat daripada Quicksilver lah. Jauh tu beza. Jauh sangat tu. Flash lagi laju dari Superman tu. Serius lah? Jadi God of Speed lah semua. Bagai semua dah pusing lah. Also fun fact kan, ada satu coolest panel lah. Time ni dalam komik The Flash Rebirth written by Geoff Johns, time ni The Flash jadi gila tau. Dia macam out of control. And then Justice League suruh lah Superman kejar dia. And then Superman kejar lah. At some point tu Superman dengan The Flash dah on par kan. Superman cakap stop The Flash, aku pernah kalahkan kau. Lepas tu dia dengan jeling kan, that's just for charity, Clark, boom. Flash. Flash lah. Lagi last part tu kau cakap apa? Aku tak faham yang fourth apa? Okay, so aku cerita. Boleh aku cerita? So dulu, kau tengok tak penghabisan Justice League yang dorang macam nak lumba dalam movie tu? Yes. Okay, so basically benda tu berlaku dalam komik tau. So dorang ada lumba. Okay, dan ada satu macam ni basically Superman menang lah. Dia macam banyak kali menang. Dan Superman menang perlombaan tu apa semua. So tadi tu Superman macam ungkit balik Flash, aku pernah menang tau lumba dengan kau. Tu Flash jeling dia, cakap itu untuk charity je, Clark Pom tu pula. Supaya dia bagi Superman menang. That's the point. Oh, sebenarnya. Oh damn. Okay, aku nak baca asal Flash ni. And also dia punya one of his punches, which is infinite mass punch, boleh hancurkan Superman. Boleh basically kalahkan Superman, but he's also matilah. Dia akan mati juga. That means clearly proof yang Superman ni sebenarnya tak guna lah. It's not that. Tapi Flash ni dia sebenarnya tahu villain dia siapa? Villain dia ialah writer sendiri. Kira macam apa? Break fourth wall? Bukan, writer sendiri tu nerf The Flash. Oh, kira actually The Flash ni dia overpower sangat. Dia boleh buat anything with his power. Tapi yalah, writer nak buat apa suka-suka. Ya, aku nak tanya, macam mana Batman prep time dengan Flash? Kau dah manusia biasa. Kalau prep time dengan Flash, tak silap dia ada buat satu trap dekat The Flash. And then bila trap tu sangkut, contoh dia macam gelang, dia sangkut dekat tangan The Flash. So The Flash tak boleh berhenti. Kalau berhenti benda tu meletup. So The Flash mati lah. So tu break time dia. Ni macam dalam series. Ni dalam movie. Ada dalam series, ada dalam movie, animasi. Justice League War. Dalam War ke Doom. Dalam series tu ada. Yes. Writer tu bias tu, dia nak kasih, dia suka Batman tu sebab buat itu. Kalau betul Flash boleh menangkan tu Batman, saya sabar ni film freak cakap cuma Quicksilver laju versi yang agak realistik kot. Aku agree, but at the same time komik ni aku tak nak benda yang realistik. Kalau bab-bab superpower macam ni tau. Wah, Flash, damn, aku kena baca tu. Tapi nak baca daripada okay, Arif, komik Flash daripada mana yang should aku baca? Is it New 52 ke lepas tu? Sebab aku tak nak baca Golden Age tu semua, aku nak baca Modern Age je. Sekejap, baca start dari sini. Untuk hook yourself kan. This one, Flashpoint. Senang sikit. Flashpoint itu kat series kartun pun ada kan? Movie kartun tu. Series ada, kartun ada, movie ada. Okay, aku cuba baca. Movie tu basically macam Flashpoint lah. Yang kartun tu Movie tu tak, aku tak faham tau. Okay, ni aku nak rant sikit. Dia cast Jeffrey Dean Morgan sebagai bapa Bruce Wayne.
Jeffrey Dean Morgan ni quite famous. And then suddenly bila tiba dia nak buat Flashpoint Paradox, yang sepatutnya bapak dia yang jadi Batman dalam filem Flash tu, so Jeffrey Dean Morgan jadi Batman, dia pergi ambil balik orang tua bengap tu. Jadi aku macam aduh stress tu, kalau tidak aku dapat tengok JDM jadi tu Batman. Thomas Wayne Batman. Actually Stress dah aku. Tak kisah Michael Keaton jadi Batman, tapi bukan Bruce Wayne, Thomas Wayne. Yes, Thomas Wayne. tu, Thomas Wayne is the right Batman. Wait, ini apa lepas Flashpoint? Ke masa Flashpoint ni? Ni masa Flashpoint. Universe masa Flashpoint tu okay. sendiri. Faham. Thomas Wayne ni bapak Bruce Wayne lah. Yes. Masa Flashpoint, Flash jumpa dengan Batman Thomas Wayne. Sebab Bruce Wayne mati dan mak dia jadi Batman dan mak Martha Wayne jadi Joker. That's the Damn. Interesting ber. Aku dengar gini, dia lagi hebat daripada Flash movie kita dapat ni Syah di CEU ni. Itulah macam orang macam tak boleh terima sikit lah benda tu. Sebab Ya tu. dia buat terlalu kompleks. Benda Flashpoint ni simple je. But dia sangat tak mahu keluarkan Reverse Flash tu. Dia Tu tukar all the story, dia buang Thomas Wayne, stress tu. tak masalahnya movie Flash tu aku dah tak tahu dah cerita dia pasal apa. Like aku dah tak tahu dia punya main problem dia apa tau. Sebab starting kita nampak dia nak hidupkan mak dia. Okay fine. Lepas tu bila dia cuba pergi to the past, dia kira buat another timeline kan. And then masalah dia sekarang ni is dengan dia punya twin dia tu lah. Tapi at the same time villain dia sekarang tiba-tiba Superman punya villain. So aku macam cerita ni pergi mana ni? So basically tu dia bila dia back in time tu dekat the alternate timeline tu, the moment dia pergi tu is basically the moment of Man of Steel berlaku. Tapi in this alternate universe, Clark Kent tak pernah ada dekat universe tu, and instead Supergirl yang datang. Tapi Supergirl dah di confine oleh some Russian punya army. So benda tu lah yang jadi. So dia tu, Yalah, tapi macam aku cakap dia punya movie there's too much going on sampai aku dah tak tahu aku nak fokus pada satu. Indian villain dia is diri dia sendiri. Betul. So aku cakap apa barang? The Flash Adik, tu kira Black Flash ke ataupun yang Black Flash yang tak Flash lain. yang Kalau Black Flash ni dia basically penjaga Speed Force, tapi yang dalam movie tu just another new character lah kalau tak silap aku lah. Dia kalau ikut siri CW tu dia Savita kan, sebab Savita is a future dia kan. Kalau ikut siri CW. macam Savita betul. Tapi honestly cerita Flash tu ada potential tu. Sebab bila aku baru tengok aku suka cerita macam travel back in time nya ni lah, macam Back to the Future semua kan. Aku suka. Like dia pergi back in time nak selamatkan mak dia. Sekali cerita dia macam alamak, aku dah hook gila saya, bagus gila tu. Sekali dia punya second act dia aku macam alamak. Kau kena tengok Van, animated movie tu, Flashpoint Paradox. Kau tengok. Sebenarnya aku pernah tengok. Quite good. Aku pernah tengok cuma aku tak faham. Aku tak faham. Aku tu dah lama juga. Masa tu aku cuba nak fahamkan DC punya fandom ni kan. So aku tengok macam apa barang ni? Aku nak tanya, kalau macam Injustice, itu dia new type of event lah? Tak, itu tak canon. Tak canon? Itu just event dia lah. Tak, Dia buat DC open Elseworld game. Dia tak ada. Dia bukan DC Elseworld. DC Elseworld ni dia ada label dia. Ini just event yang non-canon je. Oh. Kira dia macam a small event je lah. Macam tu. Small event tu tak jugalah sebab dia big scale juga event ni, tapi dia tak canon to main continuity. Pelik tu ni timeline. Tak faham saya. So basically Injustice tu tak kena-mengena dengan main komik lah. Just Injustice. Oh, dia kira macam ni. Kira macam Media Web tu dia tak canon. Betul. Wait, speaking of Media Web, ini aku nak bawa kepada next podcast. Jadi korang jangan ke mana-mana. We will begin in cerita dah. Kita akan continue next podcast sebab masa pun dah nak habis ni. Dan dari tu jangan lupa follow kami di TikTok, Instagram dan juga Spotify untuk dengarkan podcast ni. 20 Mata Memandang ni. Follow aku untuk dengar komik. Follow aku, Sifudin, MC Network, Arimin Adesi, Fit Division tadi baru keluar.
dan juga Amber Heard. Dan jangan mana-mana, kita akan continue di extra nanti. In the meantime, kami Geek Frequency where heroes, villains and stories collide. Let's Let's geek geek out. out. Let's geek out. Yay.